Kalaulah Tuan ke Kuala Jati, belikan hamba seekor pari. Marilah Tuan kita hayati, bicara buku jadi penyeri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Puteri Nak Anissa Erina binti Muhammad Ainuddin dan sedang belajar di SK Sendang 4. Bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Yakin boleh adalah motivasi diri saya. Idola saya ialah ibu saya sendiri kerana ibu banyak mengajar dan mendidik saya. Semangat kental ibu adalah memotivasikan diri saya. Pencapaian tertinggi saya adalah menyertai Akademi Nilam bersama 16 buah sekolah di seluruh negara bermula Mei hingga Oktober ini. Hari ini saya akan membuat resesi beberapa buah buku secara ringkas. Terdapat 5 buah buku yang saya pilih, iaitu Bahayanya Salah Guna Media Sosial, Kasih Ibu, Mat Salleh dan Antenom Pahlawan Sabah, Oh Baru Saya Faham Ayah Tidak Patut Makan Banyak, dan 10 Haiwan Dalam Riwayat Islam. Buku pertama pilihan saya berjudul Bahayanya Salah Guna Media Sosial. Buku ini dikarang oleh Zatika Izzati Puat. Penerbit buku ini ialah Publishing House Sendirian Berhad. Ringkasan cerita, kanak-kanak yang menginjak usia remaja perlu menyesuaikan diri dengan dunia yang baharu yang berbeza. Hal ini memberi kesan yang ketara terhadap perkembangan mereka. Watak-watak di dalam buku ini berhadapan dengan situasi yang biasa dihadapi oleh remaja seperti persahabatan, ketagihan pemanah video dan keselamatan dalam talian. Pengajaran cerita ini ialah sebagai seorang anak, kita perlulah sentiasa patuh dan ingat pesanan ibu bapa kita. Buku yang kedua pula berjudul Kasih Ibu. Buku ini dikarang oleh Hafiz Daim, manakala penerbit buku ini ialah PEP Publication Sendirian Berhad. Ringkasan cerita. Alia berasa tertekan dengan sikap ibunya yang suka berletih. Alia beranggapan ibunya tidak menyayanginya sehingga menyangka dirinya anak angkat. Ini menyebabkan Alia semakin tertekan sehingga dia mencuba untuk melarikan diri dari rumah. Namun suatu peristiwa telah menimpa diri Alia dan telah mengubah tanggapan salahnya selama ini. Nilai murni cerita ini ialah kasih sayang ibu tidak pernah kurang atau surut kepada anak-anaknya. Buku yang ketiga pula berjudul Mat Salleh dan Antenom Pahlawan Sabah. Buku ini berunsurkan sejarah di bawah genre kepahlawanan. Buku ini dikarang oleh Wan Nur Saedah dan penerbit buku ini Sinar Cemerlang. Ringkasan cerita. Sebelum terbentuknya Malaysia, negara kita yang ketika itu dikenali Tanah Melayu telah beberapa kali dijajah oleh kuasa asing. British merupakan kuasa asing yang sangat sinonim dengan Tanah Melayu dan Borneo. Penduduk tempatan tidak suka tanah air mereka dijajah oleh kuasa asing. Di bawah kepimpinan beberapa orang tokoh pahlawan, rakyat tempatan bangkit menentang pihak penjajah yang mahu merampas kedaulatan bumi Melayu. Pengajaran buku ini ialah bukan suatu perkara yang mudah untuk memperoleh kemerdekaan. Banyak nyawa, harta dan maruah telah dikorbankan. Buku yang keempat pula berjudul Oh Baru Saya Faham Ayah Tidak Patut Makan Banyak. Buku ini di bawah genre kemasyarakatan dan dikarang oleh Nikila Kilambi. Penerbit buku ini ialah Publishing House Sendirian Berhad dan telah diterbitkan pada tahun 2022. Ringkasan cerita. Buku ini mengisahkan tentang kehidupan dalam sebuah keluarga. Ayahnya mengidap diabetes. Perkara ini dapat dikesan oleh anaknya apabila melihat tabiat pemakanan ayahnya yang suka makan manis seperti kek, aiskrim, puding dan kuih manis. Mereka membawa ayahnya membuat pemeriksaan doktor. Hasil pemeriksaan mendapati ayahnya mengidap diabetes yang agak serius. Berbagai aktiviti telah dirancang oleh mereka untuk membantu ayahnya mengawal dan mengatasi diabetes. Berkat usaha keras mereka bersama, akhirnya ayahnya dapat menjalani hidup sihat seperti sedia kala.
Pengajaran buku ini ialah kesihatan merupakan anugerah Tuhan yang sangat bernilai. Akhir sekali, buku yang saya akan kupas dengan lebih terperinci iaitu berjudul 10 Haiwan dalam Riwayat Islam. Buku ini dikarang oleh 3 orang penulis iaitu Umi Jamalia, Nurzihan Ahmad dan Firas Idelan. Penerbit buku ini ialah Darul Mughni Trading dan telah diterbitkan pada tahun 2022. Nombor panggilan buku ini ialah 297.18. Kumpulan bukan fiksyen, genre keagamaan dan mempunyai 184 muka surat. Terdapat 10 bab dalam buku ini dan buku ini diterbitkan di Hulu Selangor, Selangor. Daripada 10 bab ini, saya memilih bab 9 untuk kupasan pada kali ini yang bertajuk Kambing Kurus dan Keajaiban Susunya. Pada zaman dahulu, ramai penduduk Mekah hidup miskin kerana tanah di sekitar Mekah tandus dan kering. Tumbuhan tidak dapat hidup subur. Ada seorang lelaki Badui yang hidup miskin bersama isteri dan anak-anaknya. Lelaki ini ingin ke kota untuk mencari rezeki. Mereka mempunyai seekor kambing yang agak besar dan gemuk. Sementara menunggu suaminya pulang membawa makanan, mereka akan memerah susu kambing tersebut untuk mengalas perut. Lama-kelamaan, kambing mereka menjadi kurus kerana lelaki Badui itu tidak sempat mengembala dan tidak mendapatkan makanan secukupnya. Sejak kambing itu kurus, ia tidak lagi dapat menghasilkan susu untuk mereka sekeluarga. Mereka sangat sedih kerana hidup mereka menjadi bertambah sukar. Pada suatu hari, lalu seorang lelaki berhampiran rumah lelaki Badui tersebut. Beliau terdengar suara kanak-kanak menangis dan menghampiri rumah itu untuk mengetahui hal sebenar. Apabila mengetahui hal sebenar, lelaki itu memegang bahagian tubuh badan dan puting susu sambil membacakan sesuatu dengan nada perlahan. Lelaki itu meminta wanita itu memerah susu kambing itu. Mereka sangat gembira kerana kambing itu kembali bersusu. Anak-anak wanita itu kini kekenyangan. Apabila lelaki Badui itu pulang, ia terkejut melihat keadaan itu. Dia tertanya-tanya siapakah lelaki yang telah membantu mereka. Akhirnya, tahulah mereka lelaki itu ialah Nabi Muhammad SAW. Kawan-kawan, antara pengajaran cerita ini ialah pertama, nilai murni. Rezeki adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Kita cuma perlu berusaha untuk mendapatkannya. Kedua, nilai pengajaran. Sekiranya kita ditakdirkan menjadi miskin, janganlah mudah berputus asa. Allah akan membantu kita dalam pelbagai cara. Ketiga, nilai pengetahuan. Berdasarkan buku ini, kita dapat tahu mukjizat Nabi Muhammad ialah kambing yang kurus dapat mengeluarkan susunya semula. Baiklah, saya sudahi kalam saya dengan serangkap pantun. Kiri sudah, kanan pun sudah, langkah ke depan penuh gagah. Dengar sudah, faham pun sudah, moga ilmu makin bertambah. Sekian, terima kasih.